Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat teruskan lagi program Ijlis Bina. Ijlis Bina. Duduk sebentar bersama kami insya-Allah setiap hari sehinggalah akhir Ramadan. Setiap hari jam 6 suku petang. Bersiaran selama 15 minit sahaja. Insya-Allah kita berbincang tentang tajuk-tajuk ilmiah secara ilmiah berkait dengan agama kita, berkait dengan perkongsian-perkongsian. Insya-Allah bersama saya berkaitan dengan tajuk tajwid, ilmu tajwid, dan khususnya kita mulakan dengan perbincangan berkaitan dengan makhraj huruf dan sifat-sifat hurufnya. Dan seperti yang telah saya mulakan daripada awal lagi, seminggu yang lepas kita telah bermula dengan huruf alif, kemudian hari berikutnya huruf ba, ta, tha, jim, ha, dan kemarin semalam kita telah masuk perbincangan huruf kha. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan huruf dal. Huruf dal. Okey. Dan kalau disebut secara khusus, kita akan lihat di manakah keluarnya huruf dal. Dan kita akan tengok dengan teliti bagaimanakah sifat-sifat bagi huruf dal. Apa yang membezakan huruf dal dengan sebutan huruf di bagi bahasa Melayu? InsyaAllah. Jadi hari ini kita akan lihat, kita akan cuba perbincangkan, kita akan detailkan lagi insyaAllah. Kita lihat adakah huruf dal ini termasuk dalam huruf-huruf yang bersifat kuat, ataupun huruf dal ini termasuk dalam huruf-huruf yang bersifat lemah. Okey. Permulaan. Kita tengok di manakah makhraj huruf dal, di manakah keluar. Apa itu makhraj? Makhraj ini ialah tempat keluar. Tempat keluar. Di manakah tempat keluar bagi huruf dal? Okey, daripada dipanggil alat-alat ucapan yang terlibat dengan huruf dal ini, dan tempat yang utama bagi huruf dal ialah lidah. Al-lisan, dalam bahasa Arabnya disebut al-lisan ataupun lidah. Jadi lidah kita, di manakah kedudukan lidah bagi huruf dal? Kedudukan lidah pada kedudukan ialah pada kedudukan hujung lidah. Dan hujung lidah ini akan bertemu dengan umbi gigi. Hujung lidah akan bertemu dengan umbi gigi. Pangkal gigi ataupun umbi gigi atas. Okey. Ni saya bawakan satu contoh replika gigi. Ada gigi atas dan gigi bawah. Ni gigi bawah, ni gigi atas. Okey. Dalam istilah perbincangannya ialah apabila disebut bahagian gigi atas ini, dia akan terlibat dengan lelangit atas. Ini adalah gigi. Dan di manakah keluarnya huruf dal? Huruf dal keluar daripada hujung lidah. Kalau kita andaikan ini adalah lidah, di bahagian hujungnya akan bertemu dengan umbi gigi. Umbi gigi ini ialah bahagian di antara merah dan putih gigi ini. Itu kawasan umbi gigi. Umbi gigi. Okey. Jadi seperti biasa, semasa kita nak mengesan di manakah makhraj bagi huruf dal, kita nak sebut Iyyaka na'budu, surah Al-Fatihah. Ihdina, di manakah keluarnya huruf dal? Jadi huruf dal ini keluar daripada hujung lidah bertemu dengan umbi gigi. Kalau ni okey.
Kemudian kita caranya seperti biasa. Kita akan matikan huruf tersebut dan kita sabdukan dia. Ada, adda. Apa bezanya pula huruf dal dan huruf di dalam bahasa Melayu? Beza. Huruf dal dia keluar daripada umbi gigi tadi, mana kita meletakkan hujung lidah kita pada umbi gigi di antara kawasan ni lah. Ad. Iyyaka na'budu. Muncul mulut bagi baris hadapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina di. Lidah kita mesti berada di dalam, iaitu pada umbi gigi. Di, du. Beza dengan di. Bunyi di. Daging. Kalau dal, daging. Kalau bahasa Kelantan kita sebut budu, bahasa Melayunya. Kalau dijadikan dal, budu, du. Budak. Istilah contoh. Okey. Jadi saya nak sebutnya ialah dal ini berbeza dengan sebutan huruf di bahasa Melayu lain. Jadi tu dari sudut makhraj, iaitu tempat keluar bagi huruf dal. Okey. Tempat keluar bagi huruf dal. Okey. Yang kedua, bahagian yang kedua yang kita akan bincangkan ialah di manakah pula makhrajnya? Di manakah pula makhraj bagi huruf dal? Di manakah tempat di manakah sifatnya? Apakah sifatnya? Apa itu sifat? Kalau tadi kita sebut makhraj ialah tempat keluar bagi huruf dal. Manakala sifat ini kita kena kenal. Kena tahu setiap huruf ni ada sifat-sifatnya yang berbeza. Sifat-sifat inilah yang akan membezakan antara huruf dal dan bunyi dengan huruf-huruf lain yang berhampiran dengannya. Contoh, huruf dal ini yang berhampiran dengannya ada huruf ta, ada huruf to. Jangan tertukar di antara bunyi dal, ta dan to. Tiga huruf ni yang kita sebut sebagai huruf yang berhampiran. Maka kita tidak boleh baca sampai tertukar hurufnya. Okey. Yang pertama, apakah sifat bagi huruf dal? Yang pertama, dal ini dia bersifat al-jahru. Al-jahru. Apa itu al-jahru? Ialah sifat huruf dal menahan perjalanan angin. Jadi bermakna huruf dal ini semasa kita menyebut huruf dal, angin tidak keluar. Maksudnya tidak keluar angin. Perjalanan udara tu tidak berlaku. Maknanya tidak terkeluar angin semasa menyebut huruf dal. Seperti yang saya sebut dalam pengajian yang pertama hari itu, sebagaimana yang diajarkan oleh guru kami, iaitu semasa permulaan kita nak latih sifat al-jahru. Kalau Kelantan panggil jaha, sifat jaha, iaitu al-jahru, iaitu kita menyatakan tadi dengan cara ialah kita menahan perjalanan angin, ataupun kita sedut dulu untuk membiasakan kita untuk praktis sifat al-jahru yang pertama. Dan al-jahru ini termasuk dalam huruf-huruf yang bersifat kuat. Al-jahru ini termasuk dalam huruf-huruf yang bersifat kuat. Yang kedua, apakah sifat yang kedua bagi huruf dal? Apakah sifat kedua bagi huruf dal? Huruf dal ini ia bersifat asyiddatu. Apa itu asyiddah? Syiddah dalam bahasa Melayu dari segi bahasanya bersangatan, kuat. Iaitu asyiddah ini ialah kita menahan perjalanan suara. Orang Kelantan panggil lekak suara. Suara tu semasa menyebutnya kita pegang suara kita. Contoh kita, dia kalau huruf-huruf yang bersifat asyiddah ni ada 8 huruf. Nanti kita akan buat kesimpulan pada akhir nanti selepas 29 hari, 29 huruf kita sebut. Okey. Jadi semasa kita menyebut huruf-huruf yang bersifat
asyiddah, mesti tahan suaranya. Jadi huruf dal ni ada dua sifat kuat. Yang pertama al-jahru, yang kedua asyiddatu. Yang ketiga, huruf dal ini bersifat al-istifal. Apa itu al-istifal? Ialah kita merendahkan. Kita minta direndahkan lidah kita. As-sufla. Nah, istifal. Nah, iaitu semasa menyebut huruf dal, kita mesti rendahkan lidah kita. Mana? Lawan kepada sifat isti'la, iaitu mengangkat lidah. Iaitu sifat huruf yang mengangkat lidah. Maka huruf dal, semasa kita sebut huruf dal, lidah kita yang lainnya ke bawah, hanya makhraj sahaja. Hujung lidah sahaja berada pada umbi gigi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, huruf dal ini bersifat al-infitah. Al-infitah sama dengan huruf-huruf lain yang sebelum ni lah. Okay? Al-infitah iaitu tidak melekat lidah ke langit-langit. Lidah tidak melekat ke langit-langit. Okey, saya ulang balik. Sifat bagi huruf dal yang pertama ialah al-jahru, iaitu menahan udara, menahan angin semasa menyebut huruf dal. Yang kedua, bersifat asyiddatu, iaitu menahan perjalanan suara. Beza antara al-jahru dan asyiddah, angin dan suara. Syiddah, al-jahru ni kita tahan angin. Asyiddatu kita tahan suara. Maknanya semasa menyebut huruf yang bersifat syiddah, tahan suara. Semasa menyebut huruf dal, kita menahan suara, tahan angin. Yang ketiga al-istifal, kita tidak mengangkat. Jadi semasa menyebut huruf dal, lidah kita tidak diangkat, kecuali hujung lidah sahaja kena menuju kepada makhraj, iaitu hujung lidah dan umbi gigi. Dan yang keempat, sifat yang keempat dinamakan al-infitah. Apa maksud al-infitah? Ialah lawan kepada al-itbaq. Infitah ini lawan kepada al-itbaq. Apa itu al-itbaq? Al-intibaq, al-iltisaq, melekat lidah ke langit-langit. Jadi bagi sifat huruf dal ni, dia lawan kepada sifat al-iltisaq, lawan kepada sifat al-intibaq, iaitu lawan kepada sifat melekat. Dia seolah-olahnya melekat. Tak. Bagi huruf dal, dia tidak melekat lidah ke langit-langit. Jadi kita ada dua sifat kuat dan dua sifat lemah bagi huruf dal. Yang pertama, sifat kuat bagi huruf dal ialah al-jahru, dan yang kedua, sifat kuat bagi huruf dal ialah asyiddatu. Dan sifat lemah bagi huruf dal, yang pertama ialah al-istifal, dan yang kedua ialah al-infitah. Dan yang terakhir, sifat huruf dal ini dia ada sifat dinamakan al-ismat. Iaitu huruf dal ini tidak berada di hujung-hujung, dia berada di dalam sedikit. Dia huruf yang tidak mudah untuk disebut. Mana tidak lancar sebutannya, kerana dia berada di dalam. Okey. Jadi al-ismat ini termasuk dalam sifat kuat. Jadi dal setakat ni ada 5 sifat, 3 sifat kuat dah. Yang pertama al-jahru, yang kedua asyiddah, yang ketiga al-ismat. Dan dia ada 2 sifat lemah, al-istifal dan juga al-infitah. Tetapi huruf dal ni dia ada satu lagi sifat tambahan yang khusus bagi huruf dal, dinamakan sebagai al-qalqalah. 6. Tapi bukan di sini, dia berada di sini. Iaitu huruf dal sifat dia yang ke-6 ialah al-qalqalah. Jadi dal ni ada 4 sifat kuat. 1, 2, 3, 4. Al-jahru, syiddah, al-ismat dan juga al-qalqalah. Dan ada 2 sifat lemah, al-istifal dan al-infitah. Okey. Jadi kita abaikan nama-nama tadi untuk kita mudah ingat. Maknanya pertama tahan angin, yang kedua tahan suara, yang ketiga huruf yang sukar sedikit disebut, dan yang keempat huruf yang bersifat al-qalqalah. Apa itu al-qalqalah? Al-qalqalah ialah bunyi seolah-olahnya dentuman. Bunyi seolah-olahnya reflect kepada sesuatu bunyi. Okey. Jadi huruf dal ini mesti, kalau Kelantan panggil jetak semula. Kalau kita baling bola ke dinding, bunyi kepada kesan hentakan itulah seolah-olahnya kita sebut sebagai al-qalqalah. Jadi semasa menyebut huruf dal, qalqalah ini akan berbunyi, dan sifat qalqalah ini secara zahirnya akan berbunyi semasa dal itu bertanda sukun, matilah. Jadi
kesimpulannya huruf dal ini termasuk dalam huruf-huruf yang bersifat kuat kerana ia mempunyai 4 sifat kuat dan 2 sifat lemah. 4 lawan 2, meneh hak lemah, hak kuat lah. Jadi kita akan sebut sebutan huruf dal. Contoh ada, 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 ada. Mana semasa ia kena gabung. Semasa kita sebut huruf dal, kita matikan huruf tersebut. Kita tujukan pada makhrajnya. Ada, ada, ada. Tu cara kaedah kita nak berlatih. Ada, ada. Okey, selesailah perbincangan kita tentang huruf dal. Maka kita telah berada pada 6.31 minit. 16 terlebih dah 1 minit. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. 15 minit setiap hari Ijlis Bina. Program kita berkongsi berkaitan dengan tajuk-tajuk ilmiah, dan untuk bulan yang pertama ini kami kongsikan berkaitan dengan makhraj huruf, sifat huruf daripada huruf alif sehingga huruf ya. InsyaAllah esok kita akan masuk perbincangan huruf dhal. Bagaimana pula sebutan huruf dhal? Apa beza dhal yang kerangkanya seperti huruf dal yang ada titik dan huruf zai? Apa bezanya zai yang kerangkanya seperti huruf ra tapi dia ada titik? Apa beza pula dengan huruf dha? Bunyi seakan-akan sama tapi berlainan. Jadi itulah sedikit perkongsian insya-Allah. Itu sahaja daripada kami. Sama-sama kita doakan supaya Allah Taala permudahkan semua urusan kita setiap hari insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ijlis bina. Wallahu a'lam.